Kerana salah satu jalan untuk kita dapat rasa cukup dengan apa yang ada, bergaullah banyak dengan orang miskin, bercampurlah dengan orang fakir, dekatlah dengan orang miskin dan fakir. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan dapat rasa kecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan bersembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Artinya, hai Allah, hidupkan olehmu akan daku miskin, dan matikan olehmu akan daku miskin. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu dan menghasankan hadis ini. Dan wafat oleh Nabi SAW pada ketika baju besinya tergadai pada sisi Yahudi kerana hutangnya sebab nafkah ahlinya. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, dalam kita membicarakan bab zuhud, maka di sana ada kelebihan seseorang itu bila mana dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditentukan oleh Allah kepadanya sebagai seorang yang fakir, seorang yang miskin, seorang yang tidak berharta, daripada menjadi orang yang kaya. Maka di sana ada kelebihan, ada fadilat, kelebihan orang yang miskin, orang yang fakir daripada orang yang kaya. Walaupun sebenarnya miskin ataupun fakir itu bukan zuhud, tetapi ia adalah kelebihan berbanding daripada orang yang kaya. Kita sedia maklum bahawasanya zuhud itu bukan terletak kepada kekayaan ataupun harta. Ataupun orang yang tidak mempunyai harta itu zuhud. Orang yang mempunyai harta banyak itu tidak zuhud. Zuhud itu adalah kelakuan hati. Zuhud adalah perangai hati, merujuk kepada kalbu, bukan apa yang kita miliki, harta, kekayaan, duit dan sebagainya. Zuhud itu adalah merujuk kepada sifat hati. Berpalingnya kepada dunia, tidak masuk dunia, harta di dalam hati, itu zuhud. Walaupun dia orang yang kaya. Lebih malang lagi, dia miskin, dia fakir, tapi bertepek dunia dalam hati dia, itu bukan zuhud juga. Maka ada di antara manusia yang Allah Ta'ala tentukan, dia ni orang miskin, dia ni orang fakir, dia bukan orang kaya. Ya, walaupun fakir miskin itu bukan zuhud, tetapi di sana ada kelebihan. Ada kelebihan berbanding orang yang kaya, yang diberikan limpahan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada perbezaan di antara orang yang miskin, fakir dan juga dengan orang yang kaya. Dalam hadis sebelum ini disebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara
yadkhulu fuqara ummati jannah qabla aghniyaihim bi 500 amin. Kata Nabi SAW, masuk syurga orang yang fakir, orang yang miskin di kalangan umat aku itu. Orang yang fakir, orang yang miskin, dia masuk syurga dulu daripada orang yang kaya dengan 500 tahun bezanya. Maka ini hadis menerangkan tentang kelebihan orang yang miskin, orang yang fakir berbanding orang yang kaya. Dengan diberikan kelebihan orang fakir miskin dulu dia masuk syurga, jaraknya 500 tahun daripada orang yang kaya. Jauh tu tuan-tuan jaraknya. Walaupun fakir miskin itu bukan zuhud, tetapi di sana ada kelebihan berbanding orang yang kaya. Maka dalam satu riwayat yang lain disebutkan jarak orang fakir dengan orang kaya, masuk syurga dulu orang fakir daripada orang kaya 40 tahun. Artinya ada beza juga. Ada beza juga di antara orang fakir dengan orang yang kaya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebab itu Rasulullah SAW pernah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW sendiri hal keadaan hidupnya macam mana. Sedangkan Rasulullah boleh tak nak menjadi orang yang hebat dari segi harta yang banyak? Boleh. Rasulullah boleh tak nak memiliki sebanyak bilangan emas? Boleh. Bahkan pernah ditawarkan kepada Rasulullah harta yang cukup banyak sebesar gunung. Maka tak jadi masalah, kerana Rasulullah itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Tetapi Rasulullah tetap memilih kehidupan yang sederhana, bukan seperti mana berlimpah ruah dunia, harta, pangkat dan sebagainya. Kerana Rasulullah ni dia sebagai qudwatun hasanah, ikutan yang terbaik. Maka yang paling terbaik sekali adalah tak lain dan tak bukan apa yang dipanjatkan, yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amisni miskinan, dan mati aku dalam keadaan miskin. Kata Sayyidina Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahawasanya dan wafat oleh Nabi SAW pada ketika baju besinya tergadai pada sisi Yahudi kerana hutangnya sebab nafkahnya ahlinya. Ketika Nabi SAW wafat, baju besi Rasulullah masih tergadai dengan seorang Yahudi. Kerana apa? Kerana Rasulullah berhutang untuk memberi nafkah kepada ahlinya. Ahlinya maksudnya pada ahli keluarga Nabi SAW. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika saat Nabi SAW wafat tu, baju besi Rasulullah tu masih lagi tak dapat nak ditebus, masih tergadai dengan satu orang Yahudi. Kerana apa? Kerana Rasulullah
berhutang semata-mata untuk memberikan nafkah kepada ahli keluarga Rasulullah. Terpaksa berhutang tuan-tuan, kerana untuk nafkah kepada ahlinya, iaitu ahli keluarga Nabi SAW. Kerana itu Rasulullah minta doa kepada Allah, hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin. Dan ketahui olehmu bahawasanya fakir itu jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia, dan tiada ada ia loba, iaitu tamak pada menuntut harta, maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zahid. Ketahuilah tuan-tuan, jika seorang fakir, seorang miskin, dia ada merasai kecukupan, qanaah, dia merasa cukup dengan harta, perkara ataupun dengan barang yang diberikan kepadanya, dan dia tak tamak, dia tak loba untuk dapatkan yang lain lagi, maka kata ulama, kedudukan orang yang macam ini adalah kedudukan yang hampir dekat dengan orang yang zahid, iaitu orang yang hal keadaannya zuhud, tidak tergantung dengan dunia, tidak terperangkap dengan dunia, tidak terperangkap dengan harta. Maka ini hal keadaan orang yang benar-benar kedudukannya hampir pangkat dengan orang yang zahid. Dan kalau ini pun tuan-tuan sebenarnya pun payah nak dapat. Satu orang miskin, satu orang susah, satu orang fakir, walaupun susah, harta tak banyak, tapi dalam hati dia ada cukup, qanaah, cukup dengan apa yang ada. Dia tidak meminta-minta, dia tidak berkehendak dengan barang yang lain, harta yang lain, duit tambahan lagi dan sebagainya. Tak. Tapi dia rasa cukup dah, lepas dah keperluan dia atas dunia, dia tidak mahu lebih-lebihan lagi. Maka itu pun tuan-tuan, kedudukan dia sangat dekat dengan makam kedudukan orang yang zahid. Tapi hal keadaan ini pun cukup payah tuan-tuan nak dapat, jauh lagi. Kerana sifat manusia ini, dia kalau dapat satu tuan-tuan, dia nak dua, dapat dua nak tiga, dapat tiga nak empat, dan seterusnya. Cara nak mengatasi sifat tamak ni tak lain dan tak bukan, dia kena dapatkan sifat cukup, kecukupan. Bahasa lain dia sebut qanaah, cukup, berpada dengan apa yang ada. Masalah nak dapat cukup ni tuan-tuan payah. Cukup itu bukan yang zahir, cukup ini kelakuan sifat di hati. Kalau rasa cukup tuan-tuan di hati, dialah sebenarnya orang yang kaya sebenarnya. Kalau orang yang kaya tuan-tuan, tapi kalau dalam hatinya tak ada kecukupan, tak merasai cukup, maka dia bukan orang yang kaya sebenarnya. Dia orang yang miskin, orang yang fakir. Sebab tu masalah kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, nak dapatkan cukup saja. Cukup itu ni di hati, bukan yang di luaran ni. Cukup ni rasa di hati. Ilmu dapat dah, ilmu tahu dah. Nak hidup senang dunia akhirat, bagi dunia akhirat, sukses dunia akhirat, dapatkan cukup. Cukup tu rasa di hati. Ilmu tu ada, tapi rasa tu belum dapat. Sebab nak dapatkan rasa ni, kena lalui jalan ilmu dulu. Bila ada ilmu, baru dapat rasa. Kalau tak lalui jalan ilmu, nak dapat rasa dulu tak ada tuan-tuan. Sebab tu kita nak dapat zuk, rasa tu penting. Jadi cukup tu rasa di hati, bukan yang di luaran. Bila ada rasa cukup tuan-tuan dengan apa yang ada, kitalah orang yang paling kaya sebenarnya.
Selagi mana tidak dapat merasai kecukupan, maka apa jua yang ada pada kita tidak akan rasa cukup. Walaupun kita orang yang banyak harta, dipandang lihat zahir daripada orang lain kita ni orang kaya, tapi dalam hati ni tak ada rasa cukup, maka kita bukanlah orang yang kaya. Kita tak dapat menikmati nikmat yang dikurniakan oleh Allah lantaran tiada rasa kecukupan di dalam hati. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi oleh itu perlu kita usaha, perlu untuk kita dapatkan tuan-tuan rasa di hati kecukupan dengan apa yang ada. Kerana bila seseorang itu rasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ketenangan ataupun disebut sebagai sakinah. Tenang ni, sakinah ni benda yang mahal, perkara yang amat berharga. Kerana tak semua orang yang diberikan, dilimpahkan, dicurahkan sakinah, ketenangan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya. Bila satu orang diberikan ketenangan oleh Allah, sakinah, maka itulah akan dapat merasai kecukupan dengan apa yang ada. Maka bila cukup tuan-tuan lantaran dengan sakinah, ketenangan yang dia dapat. Nak dapat sakinah pula ataupun ketenangan di dalam hati dilimpahkan oleh Allah Ta'ala, tiada jalan lain dengan kita beramal ibadah, dengan kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Maka sekalian amal ibadah yang dilakukan tersebut, maka di sana dicurahkan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan tengok macam mana kalau zahirnya hartanya banyak tapi dia tidak melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, hidup dia tak tenang. Hidup dia diselubungi oleh kegelisahan, kegundahan, kerisauan, kesedihan. Sebab pada dia kalau dapat harta yang banyak, pangkat yang besar, jawatan tinggi, itu hidupnya senang, tenang. Tidak tuan-tuan, tidak sama sekali. Kerana ketenangan, sakinah itu datang daripada bila mana seseorang itu dapat melakukan amal soleh, ketaatan ibadah kepada Allah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada para sahabat, arihna bisalah, wahai sahabatku, mari kita rehat dengan solat. Nabi ajak para sahabat nak rehat, nak tenang, solatlah, artinya ibadahlah. Buatlah amal soleh, insya-Allah Allah Ta'ala bagi ketenangan, kerehatan, ketenteraman. Arihna bisalah, kata Rasulullah, marilah kita solat, insya-Allah dapat kerehatan. Tapi kalau orang dia memikir dengan pandangan zahir semata-mata, macam mana pula hak solat pula dapat tenang, dengan solat pula dapat rehat? Kan solat banyak-banyak kan penat. Tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Penat Ustaz, 8 sudahlah. Artinya solat itu dia masih lagi dia buat dan dia merasai bila kuantiti yang banyak dia dapat penat. Artinya dia belum dapat rohnya lagi. Dia belum dapat rasanya lagi. Dia tak dapat lagi. Sedangkan Rasulullah bagi tahu arihna bisalah, kita rehat dengan melakukan solat. Artinya orang yang melakukan ibadah, orang yang banyak solat, orang yang banyak zikir, orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan dapat kerehatan, dia akan dapat ketenangan, dia akan dapat ketenteraman.
Nampak tuan-tuan, satu hari berapa kali duduk dalam majlis taklim? Ada orang satu hari sekali, ada orang 3 hari sekali, ada orang 7 hari sekali, ada orang 2 minggu sekali, ada setengah tu sebulan sekali, ada orang satu hari 3 kali. Tuan-tuan tengok, yang duduk dalam majlis taklim satu hari 3 kali, 2 kali, tak payah banyak, 1 kali pun tak sampai 10 minit tidur dah. Tenang tak? Tenanglah. Kalau tidak macam mana boleh tidur? Tapi bukan tegur orang malam ni. Kalau tak boleh tidur tuan-tuan, sebab tak tenang. Tak tenang mana boleh tidur? Tak boleh tidur. Habis macam mana dia boleh tidur? Sebab tenang. Sebab dia berada dalam ibadah. Majlis taklim tu ibadah. Dia duduk dalam pengajian ilmu, dia sedang beribadah. Masya Allah, tabarakallah. Diturunkan rahmat. Wa nuzilat alaihi musakinah. Diturunkan rahmat, sakinah, ketenangan oleh Allah Ta'ala. Maka tenanglah hatinya sampai tunduk wara'du wa barqa. Tak payah sigung orang sebelah tuan-tuan, biarkan dia. Sebab dia dalam keadaan dalam ketenangan. Bukan senang nak dapat. Kalau orang lelaki lagi pula tiap-tiap minggu dapat ketenangan. Imam naik khutbah je, dia pun tunduk tuan-tuan. Pada mana Allah Ta'ala bagikan rahmat, ketenangan, sakinah tu? Pada ibadah. Jangan cari yang lain, tak akan dapat tuan-tuan. Lama tak nampak Ji, camping Ustaz. Awak nak camping pula, nak cari ketenangan. Oh, mana kali ni? Masuk dalam hutan. Berapa lama? 7 hari Ustaz. Oh, lama suluk. Tenang? Serabut Ustaz. Tak dapat tuan-tuan. Dia salah. Ketenangan, rahmat Allah Ta'ala datang dalam ibadah. Dapatkan, capaikan. Sebab tu Rasulullah kata tadi, arihna bisolah. Mai sahabatku, kita rehat dengan solat. Bila buat amal ibadah, insya-Allah tuan-tuan, rehat, tenang, tenteram je. Dia tak serabut. Itu tuan-tuan nak cari penyelesaian dalam problem masalah yang kita ada, tuan-tuan, duduklah dalam majlis ilmu, duduklah dalam majlis taklim. Insya-Allah tenang, tenteram, selesai masalah. Serabut-serabut tu siang-siang apa semua, malam jangan lupa duduk dalam majlis taklim, majlis ilmu. Kita pun tadi kuliah maghrib baru bicara, kata ulama apa? Kalau 3 hari berturut-turut satu orang tu tak duduk dalam majlis ilmu, maka hatinya mati. Hatinya mati. Tak. Ini bukan 3 hari, 3 bulan tuan-tuan. Saja je. Memang betul-betul mati dah. Mati hati itu lebih musibahnya besar daripada mati yang sebenar. Maka sebab itu perlu dicurahkan hati ini, kalbu kita, dengan makanan-makanan rohani supaya sentiasa hidup, subur, segar. Apa makanan rohani? Ilmu, amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bila mana satu orang yang belajar, insya-Allah dia dapat ilmu. Satu orang yang belajar, dia dapat ilmu, dapat, insya-Allah dia akan dapat. Tak kira dah secara formal ke tidak formal, dia belajar, insya-Allah Allah Ta'ala beri dia ilmu. Kemudian dia beramal dengan ilmunya. Umpamanya dia berzikir. Orang yang beramal dengan ilmunya, dia berzikir dengan apa yang ilmu yang dia tahu, maka insya-Allah Allah Ta'ala beri dia kasyaf. Terbuka hijab apa yang lain yang tak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana nak dapat kasyaf ni tuan-tuan, kena amal ilmu yang ada.
kena banyak zikir. Zikir tu beramal lah tu. Dia tahu ilmu, tahu sekian-sekian zikir ni, zikir tu, selawat ni, tapi dia tak berzikir. Tapi dia tak berselawat. Siapa yang berzikir, insya-Allah tuan-tuan istiqamah, Allah Taala bagi dia kasyaf. Tapi kena istiqamah lah. Kena istiqamah. Tapi jangan zikir pula nak dapat kasyaf. Zikir je tuan-tuan. Nanti Allah Taala bagilah. Niat tu kena betul juga. Tak maaf Ustaz, malam ni saya tak dapat datang kuliah, saya nak zikir ribu-ribu. Banyak je saya nak dapat kasyaf. Itu kicap nanti tuan-tuan. Jangan, niat tu kena betul, zikir tu tak zikir. Kerana zikir itu insya-Allah nanti Allah Taala bagi kasyaf. Sebab amal daripada ilmu dia tersebut. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alima bima amila warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ada, dia banyak zikir, banyak ingat pada Allah Ta'ala, banyak selawat, Allah Ta'ala beri lagi ilmu yang dia tak ada. Allah Ta'ala beri lagi, tambah lagi. Kerana kasyaf ini tuan-tuan nak dapat dengan jalan beramal, bukan hanya semata-mata tahu saja ilmu. Satu orang yang berilmu, belajar, maka insya-Allah Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Kemudian satu orang dia berzikir, belajar, ada ilmu, kemudian dia berzikir lagi, maka Allah Ta'ala bagi dia kasyaf. Dan lagi kalau satu orang itu dia bukan hanya menuntut ilmu, dengan diberikan ilmu, kemudian dia berzikir, dengan diberikannya kasyaf, kemudian dia berkhidmat lagi. Dia berkhidmat kepada alim ulama, kepada para awliya. Maka orang yang banyak khidmat ini untuk agama Allah, dia akan diberikan barakah. Dia akan diberikan barakah. Sebab itu tuan-tuan, jangan pandang remeh tentang khidmat. Jangan pandang remeh. Apatah lagi akhir zaman, orang tak mau khidmat sebab tak ada habuan, tak ada allowance, tak ada gaji. Tapi tuan-tuan, man kathurah, siapa yang banyak khidmat, maka banyaklah barakah dia dapat. Banyaklah barakah dia dapat. Lepas tu kena ajar anak-anak ini yang sebagai generasi yang akan datang, supaya dia boleh memahami agama dengan baik, maka ajar didiklah anak-anak ini berkhidmat. Tetapi akhir zaman orang sudah salah faham tentang khidmat. Kerana orang hari ini bila kata khidmat itu dikira sebagai buli. Kesian Ustaz, dia kena buli, kena susun makanan kat belakang tu. Itu bukan buli, itu khidmat. Dia khidmat kepada majlis ta'lim, dia khidmat dalam majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Barakah tuan-tuan, barakah. Kalau kita tak nampak, tak dapat sekarang ni, akan datang tuan-tuan zahirnya barakah tu. Atas jalan mana? Jalan khidmat. Jalan khidmat. Kita dulu tuan-tuan duk ngaji, khidmat tu tak lekang. Kadang-kadang kena bawa tok guru, bawa bagnya, bawa bukunya, bawa kitabnya, bawa keretanya, bawa naik motornya, sediakan ta'am, makanan, nak makan ni, sediakan. Macam-macam, semua kena khidmat. Tak boleh lari tuan-tuan. Kerana ilmu yang barakah beserta dengan khidmat, insya-Allah dia dapat barakah. Ilmu yang dia dapat tu barakah. Kalau tak tuan-tuan, tanpa khidmat, ilmu yang dia dapat, dia akan menyombong. Dia akan melangit. Dia rasa dia orang yang pandai, orang yang alim, banyak ilmu. Maka dia akan dapat sifat takabur, sombong tuan-tuan. Itu yang bahaya. Tapi kalau dia disulami dengan ilmu yang dia belajar, dengan adanya khidmat, walaupun sekecil-kecil perkara tuan-tuan, maka di sana ada barakah ilmu yang dia pelajari. Dia tidak akan jadi orang yang sombong. Dia tidak jadi orang yang
yang bongkak, yang melangit tinggi dan sebagainya, walaupun ilmunya masya-Allah tabarakallah. Sebab itu inilah perkara yang hilang akhir zaman, tuan-tuan. Salah satunya adalah khidmat. Maka hilanglah barakah. Kemudian tak beramal pula tu, tak berzikir, mati hati, jauh nak dapat kasyaf. Kemudian tinggalkan dalam majlis ilmu, majlis taklim, jauh dengan alim ulama, para fuqaha. Maka musibah besar, mati nanti tuan-tuan bighairil iman, tanpa dalam keadaan iman. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka sebab itu perlu untuk kita dapat rasa cukup dengan apa yang ada, maka insya-Allah dilimpahkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah disebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, dalam membicarakan tentang kefakiran, kemiskinan ini kelebihannya besar, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat untuk melakukan 7 perkara. Kata Sayyidina Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu, amarani khalili bisab'in. Kekasih aku, yakni Rasulullah, menyuruh aku untuk melakukan 7 perkara. Pertama, amarani bihubbil masakin waddunuwi minhum. Pertama, kata Sayyidina Abu Zar, Rasulullah menyuruh aku untuk cinta kasih kepada orang miskin dan dekat dengan mereka. Orang miskin, orang fakir, kita jangan jauhkan, kita jangan pinggirkan. Kasih mereka, cinta mereka, dekat dengan mereka. InsyaAllah hikmahnya besar. Kerana salah satu jalan untuk kita dapat rasa cukup dengan apa yang ada, bergaullah banyak dengan orang miskin, bercampurlah dengan orang fakir, dekatlah dengan orang miskin dan fakir. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan dapat rasa kecukupan. Sebab tu Rasulullah suruh para sahabat supaya cinta kasih kepada orang miskin, dekat dengan orang fakir. Dan yang kedua, kata Sayyidina Abu Zar, Rasulullah menyuruhku untuk melihat orang yang berada di bawahku dan jangan melihat orang yang berada di atas. Rasulullah kata, unzura ila man huwa duni wala unzura ila man huwa fauqi. Wahai Abu Zar, kamu jangan tengok orang yang di atas kamu, iaitu dari segi urusan dunia, maka lihatlah orang yang di bawah kamu dari urusan dunia. Kalau masih lagi kita dari segi urusan dunia tengok orang yang di atas, urusan akhirat tengok orang yang di bawah, selama mana tidak akan dapat rasa cukup di hati dengan apa yang kita miliki. Maka Rasulullah minta kita hidup atas dunia, jalani kehidupan dunia ini nak dapat rasa cukup, tenang. Maka urusan akhirat kena tengok orang yang di atas, urusan dunia tengok orang yang di bawah. Bila urusan dunia tengok orang yang di atas, selama mana takkan cukup tuan-tuan. Orang tu besar rumah, kita pun nak besar rumah juga. Orang tu beli kereta besar, kita pun nak beli kereta besar juga. Kita tengok urusan dunia, tengok orang yang di atas, takkan selama mana tuan-tuan rasa cukup. Akan berterusan berlumba-lumba nak dapatkan dunia, siapa yang lebih baik. Malangnya urusan akhirat dia tengok orang yang di bawah. Okeylah Ustaz, saya datang kuliah ni seminggu sekali, ada orang tak datang kuliah langsung. Takkan maju tuan-tuan. Ilmunya takkan meningkat, imannya takkan bertambah. Kalau tengok urusan akhirat kepada orang yang di bawah. Lepas tu Rasulullah kata, urusan akhirat tengok orang yang di atas, urusan dunia tengok yang di bawah. Kita dah terbalikkan dah. Kita dah pusingkan dah, terbalikkan dah. Faham tak tuan-tuan? Urusan akhirat tengok orang yang di atas, macam mana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in,
para salafus salih terdahulu dari segi amal ibadahnya macam mana, tengok orang yang di atas. Insya-Allah tuan-tuan, amal kita meningkat. Iman kita akan bertambah. Kita akan dapat rasa kecukupan. Macam mana haji ni boleh tiap-tiap hari boleh duduk dalam majlis taklim ni? Tak berhati betul. Dia sibuk tapi dia boleh datang luangkan masa. Aku tak boleh ni, aku nak juga. Ilmu dia akan bertambah, iman dia akan meningkat. Lepas tu tuan-tuan, untuk perkara tersebut kena tengok urusan akhirat, tengok orang yang di atas. Dan urusan dunia tengok orang yang di bawah. Okeylah ni dapat kereta macam ini, ada orang tak ada kereta langsung, naik motor je, alhamdulillah. Nampak? Urusan dunia tengok orang yang di bawah. Maka barulah datang kecukupan, datang ketenangan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Abu Zar, Rasulullah menyuruhku untuk hubungkan silaturahim. Hubungkan silaturahim, sambungkan silaturahim. Walaupun orang yang kita nak berhubungkan silaturahim tu bersikap kasar dan tidak mahu berhubung silaturahim dengan kita, tak apa. Yang penting kita nak terus menyambungkan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Sentiasa hubungkan silaturahim. Maka sebab daripada putus silaturahim ni tuan-tuan, sebab apa? Sebab berbalah, sebab berkelahi, sebab bergaduh. Sebab tu hindarkan sebaik mungkin tuan-tuan, hindarkan sebaik mungkin berkelahi, bergaduh. Kerana boleh memutuskan ukhuwah, boleh memutuskan silaturahim. Siapa yang memutuskan silaturahim, Allah Ta'ala putuskan hubungannya dengan Allah. Sebab tu Rasulullah minta para sahabat tetap hubungkan silaturahim. Sampaikan, hubungkan silaturahim. Dan nak hubungkan silaturahim, maka kena amalkan afsyus salam. Suka sebarkan salam. Jumpa orang saja, Assalamualaikum. Jumpa orang saja, Assalamualaikum. Kerana ada satu riwayat disebutkan, barang siapa yang satu hari dia sebarkan salam kepada orang 25 orang, dakhalal jannah, maka masuk syurga dia. Kerana orang yang sebarkan salam ni tanda dia tawaduk. Walaupun hukum sebarkan salam tu ada sunat. Bagi salam sunat, jawab salam tu wajib. Tetapi yang sampaikan salam, sebarkan salam itu lebih afdal. Jadi orang yang sebarkan salam ni, dia hubungkan silaturahim. Kalau dia tak mau bagi salam tu, ada masalah lah tu. Tu musuh saya, Ustaz. Lepas tu dia nak bagi salam tak? Tak bagi salam. Dia tak minta maaf pun dengan saya, takkan saya nak bagi salam dengan dia? Awak sudah putuskan silaturahim. Ini ingatan daripada Rasulullah SAW. Hati tak akan tenang tuan-tuan kalau kita putuskan silaturahim. Yang keempat, kata Rasulullah, pesan kepada Sayyidina Abu Zar, wahai Abu Zar, aku suruh kepada kamu agar kamu tidak meminta-minta kepada manusia. Iaitu jangan mengharap kepada manusia, harap hanya pada Allah. Ada dua perkara yang seseorang itu bila ada, dia tidak akan sampai ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terhijab dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, bila dalam hatinya ada takut tentang rezeki. Yang kedua, bila mana dia takut dengan makhluk. Bila takut dengan makhluk, maka hilang pengharapan dia kepada Allah. Dia hanya keyakinan dia harap kepada makhluk. Maka dua perkara ini tuan-tuan, dia akan terhijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, terdinding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata Rasulullah, jangan kamu mengharap, minta-minta kepada manusia, kepada makhluk. Mintalah, doalah, haraplah, yakinlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kata Sayyidina Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyuruhku untuk bercakap benar walaupun pahit. Kul haq walau kana murrah. Wahai Abu Zar, cakap benda yang hak, benda yang betul, benda yang benar, walaupun perkara itu pahit.
Walaupun agak payah, orang tak suka, orang marah, tapi sampaikan, cakaplah perkara yang benar. Yang keenam, kata Sayyidina Abu Zar, baginda suruh aku untuk tidak takut dengan celaan, hinaan manusia. Kata Sayyidina Abu Zar, Rasulullah kata apa? La akhafa fillah laumata laim. Kamu jangan takut dengan celaan, hinaan manusia. Jangan khawatir, tidak ada memberikan kemudaratan pun. Dia mengata, dia menghina, dia mencerca, tidak memudaratkan kamu. Jangan khawatir, biarkan saja. Orang Kedah kata apa? Lantak pi dia. Lantak pi lah tuan-tuan. Kalau nak kata apa katalah. Tak boleh Ustaz, sakit hati. Masih lagi hatinya kotor. Dia terkesan dengan kata-kata makhluk. Kalau hatinya bersih tuan-tuan, bening, tak ada makhluk, tak ada dunia, tak ada harta, tak ada selain daripada Allah Ta'ala, lantak pi lah dia nak kata apa. Sebab tu kata Rasulullah, ini penting, wahai Abu Zar, kamu jangan hirau, kamu jangan peduli, jangan ambil kisah. Jangan ada sikit pun dalam hati terkesan dengan hinaan, celaan orang kepada kamu. Dalam kamu mengajak orang membuat kepada kebaikan, pasti di sana ada ujian. Ada orang cela, ada orang hina, ada orang tak suka. Jangan ambil kisah, teruskan saja. Jangan takut dengan celaan dia, tak ada memberikan mudarat pun. Tak ada tuan-tuan. Dan yang ketujuh, kata Sayyidina Abu Zar, Rasulullah menyuruhku untuk memperbanyakkan membaca, berzikir la haula wala quwata illa billah. Ni tuan-tuan, kalau rasa nak cukup sukses hidup dunia akhirat, satu hari jangan tinggal membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Kerana la haula wala quwata illa billah ini merupakan kanzun min kunuzillah, ataupun min kanzin tahtal arsy, satu perbendaraan yang diletakkan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Pagi ataupun petang, siang ataupun malam, satu hari 100 kali la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan rasa cukup dengan apa yang ada, tenang tuan-tuan dalam kehidupan kita. Kita tidak gelisah, kita tidak takut dengan makhluk, kita tidak takut dengan rezeki. Allah Ta'ala bagi kecukupan dan kemudahan segala urusan. La haula wala quwata illa billah. Allah Ta'ala akan beri lagi apa yang kita tak ada ataupun yang kita tidak minta. Jazamkan, lazimkan tuan-tuan, jangan tinggal hauqalah ini. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui olehmu bahwasanya fakir itu, jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia, dan tiada ia loba, iaitu tamak pada menuntut harta, maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zahid. Ini kedudukan orang yang mana dia tidak ada berharap kepada makhluk, dia tidak ada menuntut harta yang lebih, sekadar keperluan saja. Itu sudah menunjukkan keistimewaan, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula syurga bagi mereka yang Islam ia, dan adalah kehidupannya sekadar memadai ia. Diriwayatkan oleh Ar-Razi dari Anas dan diriwayatkan juga oleh Al-Qadai dan Al-Shihab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, beruntunglah, berbahagialah, liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Beruntunglah, kata Rasulullah, iaitu syurga adalah untuk siapa yang menganuti agama Islam. Artinya masih lagi hak dia itu Islam, mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia mati pun dalam keadaan Islam, untunglah, berbahagialah, syurga untuk dia.
Kerana syarat untuk orang masuk syurga adalah masih lagi Islam. Masih lagi Islam. Itu kata Rasulullah, tuba liman aslam. Beruntunglah, berbahagialah orang yang masih lagi dalam agama Islam, dia dapat jaga Islam dalam kehidupan dia, dia mati, syurga untuk dia. Wa kana aishuhu kafafa. Dan juga kata Rasulullah, beruntunglah, berbahagialah kehidupannya, hidup atas dunia sekadar memadai, dia dapat rasa cukup. Tuan-tuan, kata Rasulullah, orang yang dapat rasa cukup dalam hati dia dengan apa yang dia ada, maka dialah orang yang bertuah, orang yang beruntung. Tuba, kata Rasulullah, beruntunglah mereka. Untung tuan-tuan, bahagia sangat orang yang dapat rasa cukup. Siapa yang khabar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hanya saja besar pahala fakir itu jika ia sabar dan redha dan memadakan ia akan yang ada. Tapi kena ingat, walaupun fakir itu kelebihannya besar daripada orang yang kaya, tetapi yang kata fakir itu yang mendapat kelebihan yang besar daripada Allah bila mana dia hidup dalam keadaan sabar, redha dan cukup dengan apa yang ada. 3 perkara. Satu orang yang mana hidupnya susah, dia nak dapat kelebihan masuk syurga lebih awal 500 tahun daripada orang yang berharta, yang kaya, dia kena ada 3 sifat ini. Dia hidup dalam keadaan susah, miskin, tapi tuan-tuan, yang pertama dia sabar. Dia sabar dengan susah dia. Yang kedua, dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan pada dia, iaitu dia miskin. Yang ketiga, dia ada rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sekadar yang itu. 3 ni ada tuan-tuan, dia miskin, insya-Allah dia mendapat kelebihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hak miskin, susah, fakir, sabar tak ada, redha pun tidak, tamak lagi tu, jauh lagi tuan-tuan, bukan 500 tahun awal, 500 tahun lambat pula, terbalik. Sebab tu ada orang yang diberikan kehidupan yang macam ni tuan-tuan, dia kena jalani kehidupan ni dengan bawa 3 sifat ini, baru dia dapat kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dia kena tahu, kerana pasti ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bermula sabar atas kepapaan, sabar atas kemiskinan itu adalah ia permulaan bagi zuhud. Bila mana satu orang Allah Ta'ala tentukan dianya orang miskin, dianya orang susah, maka itulah permulaan Allah Ta'ala nak bagi dia itu mengamalkan ataupun mempunyai sifat zuhud. Sifat zuhud, permulaan zuhud tu sudah dia dapat. Dan tiada sempurna zuhud dan lainnya melainkan dengan sabar. Termasuk juga tuan-tuan, orang yang hartanya banyak, orang yang kaya, tapi dia menjalani kehidupan yang mewah, yang senang, kaya raya, tapi tak sabar, dia tidak zuhud. Kerana zuhud tu tidak semestinya miskin, zuhud itu tidak semestinya kaya, zuhud itu kelakuan hati. Maka sebab itu perlu memahami, tidak akan sempurna sampai darajat zuhud, melainkan dia kena menjalani kehidupannya dengan sabar. Miskin pun dengan sabar, kaya pun dengan sabar. Tapi mana lebih susah tuan-tuan? Miskin yang sabar dengan kaya yang sabar. Mana susah yang nak melaksanakan sabar? Dalam keadaan kaya ke dalam keadaan susah? A, miskin. B, kaya. Mana susah nak amalkan sabar? Dalam keadaan kaya ke dalam keadaan miskin? Kaya tuan-tuan. Ya ke Ustaz? Sebab kita belum kaya. Cuba tuan-tuan tanya orang kaya, ya Allah, meronta-ronta tuan-tuan. Baru semalam beli Ferrari, nampak pula Lamborghini, ya Allah, meronta-ronta. So nak pergi showroom juga ni. Sebab apa?
Dia kaya, dia boleh tak nak dapat? Boleh. Bukan senang tuan-tuan, dalam keadaan mewah, senang, kaya nak dapatkan sifat sabar. Susah. Ya ke Ustaz? Jadi dah kaya. Sebab tu Allah Ta'ala tak beri kita kaya. Sebab tahu tuan-tuan, beri kita kaya, terus minggu depan tak datang kuliah. Habis terus. Tak? Berjalan je. Ya, kita dah mahal, besar, laju, tak gaib terus tuan-tuan kuliah. Nampak? Lepas tu ada hikmah Allah Ta'ala tak bagi kita kaya. Allah Ta'ala tu tak zalim tuan-tuan. Allah Ta'ala sayang pada kita. Allah Ta'ala tahu keadaan kita. Sebab itu tuan-tuan, apa jua sekalipun tak akan capai kedudukan zuhud. Amalan nak amalkan zuhud ni, melainkan hiduplah dalam keadaan sabar. Kaya pun sabar, miskin pun sabar. InsyaAllah dia dapat zuhud. Dia dapat amalkan zuhud. Maka hendaklah menyebut hamba akan bab sabar, kemudian daripada bab zuhud. Jadi sebab itu kata musannif rahimahullah ta'ala, selepas daripada bab zuhud ini, barulah disebut tentang sabar. Kerana ada hubung kait di antara zuhud dengan sabar. Dia ada relation dia, relate dia di antara sabar dengan zuhud, zuhud dengan sabar. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sebab itu zuhud ini adalah amalan hati. Saya banyak kali tekankan tuan-tuan supaya benar-benar duk faham. Kerana orang banyak salah faham. Orang baju compang-camping zuhud, orang miskin zuhud, orang kaya tak zuhud, orang harta banyak tak zuhud. Salah. Zuhud amalan hati. Zuhud adalah amalan hati. Bukan hanya diukur dengan luaran semata-mata, tidak. Walaupunlah tuan-tuan tengok luaran itu mencerminkan dia zuhud. Ya Allah, tudung penuh dengan tek lalat, kopiah compang-camping, ya Allah. Teruk noji kopiah, bawa pergi menyawit Ustaz. Asal tak beli baru? Zuhud. Dah. Zuhud itu bukan luaran yang mencerminkan seseorang itu zuhud semata-mata. Kerana zuhud itu adalah amalan hati. Jadi seseorang itu juga boleh zuhud walaupun dia mempunyai kekayaan, walaupun dia mempunyai kekuasaan, walaupun dia mempunyai pangkat yang tinggi, jawatan yang besar, dia boleh juga jadi zuhud. Dia boleh juga jadi zuhud. Tuan-tuan, pengalaman kami di antara para masyayikh, guru-guru kami tuan-tuan, ada yang kaya raya. Kaya, kalau boleh saya sebut, tuan-tuan pun kenal di antaranya. Kaya raya tuan-tuan. Sama ada yang di luar negara ataupun dalam negara. Kaya raya. Salah seorang daripada guru saya di dalam negara ni, dia di antara para masyayikh ulama yang kaya raya. Kalau dia punya madrasah tu tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, taraf 5 bintang. Dia punya kitab tuan-tuan bukan satu bilik, satu banglo. Berjuta-juta. Memang sangat kaya. Tetapi kekayaan itu menghalang untuk zuhud tak? Tidak. Tak masuk dalam hatinya. Kita tanya juga. Sebab orang awam ni tuan-tuan, itulah tadi, dia tengok yang luaran ni, ustaz pakai Mercedes, zuhud apa? Dia salah faham. Ustaz rumah banglo, ya Allah, besar, zuhud apa? Dia salah faham. Jadi kita tanya, mewah tuan-tuan. Kalau buat majlis tu, maulid tu, Masya Allah, tabarakallah, tempat hotel 5 bintang, yang hebat-hebat. Kerana kata syekh kami, kamu kena ingat, Islam tu yang tersangat mulia daripada yang lain. Islam tu yang paling tertinggi daripada yang lain. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu yang paling tinggi, tiada yang boleh mengatasi yang ketinggian Islam melainkan Islam tu tinggi. Jadi kita kena tonjolkan, zahirkan Islam itu bukanlah kolot, miskin, fakir, tak senonoh, serabut, kotor, tak ada nilai.
Bukan. Maka sebab itulah banyak perkara-perkara yang dilakukan yang menunjukkan zahir kehebatan Islam tu sendiri, tuan-tuan. Kehebatan Islam tu sendiri. Begitu juga para masyayikh kami di luar negara. Hebat, tuan-tuan, kaya raya, tetapi tidak menghalang untuk dia mendapat sifat zuhud. Untuk menghalang sifat zuhud. Tuan-tuan tengok saja apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kepada Nabi Yusuf alaihi salam Allah Ta'ala berikan kekayaan. Kepada Nabi Daud alaihi salam, kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Pun begitu, tuan-tuan, mereka adalah nabi yang sangat zuhud walaupun memiliki kekuasaan, kekayaan yang hebat. Sebab itu perlu diketahui, zuhud ini adalah amalan hati, iaitu berpalingnya daripada dunia harta, tidak masuk ke dalam hati. Kita tak mahu, tuan-tuan, zahirnya mencerminkan zuhud, tapi dalam hati kita, Masya Allah, Tabarakallah, bertepek dengan dunianya, jawatannya, pangkatnya, hartanya, makhluknya dan sebagainya. Itu na'udzubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sifat zuhud ini, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan iman kita, jauhkan daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan iman dan akidah kita, dan mudah-mudahan diperbanyakkan amal salih ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita menjalani kehidupan kita dipakaikan dengan pakaian zuhud oleh Allah Ta'ala, dan menjadi asbab kepada akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan akhirat kita semuanya dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Akan datang kita akan masuk bab yang keempat pada menyatakan sabar. Wallahu ta'ala a'lam. Wal afu minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.